Dalam episod sebelum ni, kita dah lihat bagaimana Nabi Muhammad kembali ke pangkuan Aminah. Untuk episod kali ni, kita nak tengok apa yang berlaku pada tahun keempat kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara yang special yang kita boleh tengok, dalam setiap tahun ada je perkara yang special, perkara yang kita boleh belajar daripada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Tahun keempat ni, Nabi Muhammad SAW dah kembali sepenuhnya ke pangkuan ibunya, Aminah binti Wahab. Aminah rasa sangat bahagia dapat melihat Nabi, anak kesayangannya, membesar di sisi dia. Baginda dah semakin membesar sebagai seorang kanak-kanak yang sangat sihat, pintar dan beradab. Menurut catatan sirah, Nabi ni memang lain daripada anak-anak yang lain. Walaupun Nabi masih kecil, baginda dah ada sifat sabar, matang dan sangat tenang dalam setiap perbuatan baginda. Bayangkan anak-anak kecil yang biasanya suka buat bising dan main-main, tapi Nabi Muhammad tak. Nabi Muhammad dah tunjukkan sifat kedewasaan dekat situ. Daripada kecil lagi memang dah terserlah cahaya kenabian dalam diri baginda. Ini yang specialnya Nabi Muhammad ni. Pada tahun keempat juga, berlaku satu peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ibunya membawa baginda ke Yathrib atau nama sekarang Madinah. Aminah buat keputusan untuk bawa Nabi mengunjungi pusara ayahnya, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, yang wafat di sana sebelum Nabi lahir. Ini adalah kali pertama sebenarnya Nabi Muhammad dibawa keluar dari Mekah untuk melihat dunia luar. Dalam catatan sirah ada disebut bahawa perjalanan ini adalah satu momen yang sangat beremosi buat Aminah. Dia nak Nabi kenal asal-usulnya, dan pada masa yang sama untuk bagi perhormatan terakhir kepada suaminya yang tidak sempat melihat anak mereka membesar. Perjalanan ni ialah satu perjalanan yang sangat panjang dan mencabar, melintasi padang pasir yang gersang, panas terik. Kalau ikut Google, saya ada buat search, lebih kurang 400 km perjalanan Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah. Tapi Nabi Muhammad tetap tenang dan setia bersama di sisi ibu dia. Di sinilah kita boleh lihat betapa kuatnya hubungan antara ibu dan anak ni. Walaupun Nabi masih kecil, baginda menunjukkan kesetiaan dan cinta yang sangat mendalam kepada ibunya. Menurut riwayat, sepanjang perjalanan ni, Aminah sempat cerita pada Nabi tentang ayahnya, tentang kasih sayang yang tidak sempat ayahnya curahkan kepada baginda. Boleh bayangkan perasaan seorang ibu yang nak anaknya tahu, walaupun ayahnya tiada, cinta seorang bapa tetap hidup dalam hatinya. Kemudian setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka tiba di Yathrib. Di sana Nabi Muhammad dibawa melawat kubur ayahnya. Baginda masih kecil, mungkin belum sepenuhnya memahami kehilangan tu. Tapi ada sesuatu dalam diri baginda yang sangat istimewa. Baginda tahu betapa pentingnya menghormati sejarah keluarga baginda. Dalam sebuah catatan sirah juga ada menyebut bahawa di Yathrib, Nabi sempat berinteraksi dengan keluarga ibu saudaranya dari suku Bani Najjar. Di sini juga baginda mula mengenali Yathrib dengan lebih dekat, tempat yang satu hari nanti bakal menjadi bandar tempat baginda hijrah dan membina empayar Islam. Subhanallah. Semua ini seolah-olah macam satu isyarat awal daripada Allah tentang masa depan Nabi kita. Setelah beberapa bulan di Yathrib, Aminah dan juga Nabi memulakan perjalanan untuk pulang semula ke Mekah. Tapi malangnya, perjalanan pulang ini penuh dengan ujian yang tak disangka. Aminah tiba-tiba jatuh sakit ketika mereka berada di satu tempat bernama Al-Abwa. Bayangkan situasinya. Nabi Muhammad baru berusia 4 tahun dan masih kecil. Dan kini melihat ibunya sakit tenat
di hadapan matanya. Menurut sirah, Aminah sangat lemah dan akhirnya di tempat yang sunyi itu Aminah meninggal dunia. Baginda Nabi Muhammad tak dapat menggambarkan betapa sedihnya saat itu. Dalam usia 4 tahun, Nabi Muhammad kehilangan bukan sahaja ayah, tapi juga ibunya. Nabi kini menjadi yatim piatu sepenuhnya. Di sini, kita benar-benar boleh melihat betapa besar ujian yang Allah berikan kepada baginda. Tapi walaupun berat, semua ini adalah sebahagian dari persiapan Allah untuk menjadikan Nabi insan yang paling kuat, paling sabar dan paling tabah. Selepas kewafatan Aminah, Nabi Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh pembantunya iaitu Ummu Aiman dan dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sangat menyayangi baginda. Menurut catatan sejarah, dia memberikan perhatian yang istimewa kepada Nabi dan sering memeluk Nabi, mendudukkan Nabi dan di sisinya semasa perhimpunan pemimpin Quraisy. Meskipun kehilangan orang tua, kasih sayang Abdul Muttalib kepada Nabi memberikan sedikit kelegaan. Kan? Namun pada usia 4 tahun ni, Nabi Muhammad sudah merasa kehilangan yang mendalam dan hidup dengan satu tanggungjawab besar di bahunya. Ibu tiada, bapa juga tiada. Jadi, inilah satu perjalanan yang pada saya penuh emosi pada tahun keempat kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Tahun yang menyaksikan kegembiraan dapat sampai di Yathrib. Pada tahun yang sama juga berlaku peristiwa yang menyedihkan, yang memilukan kehilangan ibu yang disayanginya. Dari kisah ini, kita boleh belajar bahawa kehidupan ini penuh dengan ujian. Bahkan insan yang paling mulia iaitu Nabi Muhammad SAW diuji dengan kehilangan sejak dari kecil. Tapi setiap ujian itu adalah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Allah sentiasa ada di sisi hamba-Nya yang sabar dan tabah. Dan setiap kesedihan ada hikmahnya yang tersendiri. Jadi, daripada kisah ini, jom sama-sama kita ambil pengajaran. Setiap kesusahan yang dilalui pada satu ketika dulu adalah satu petanda yang baik pada masa hadapan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk like dan share video ini kalau anda rasa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.